Beliau 15 tahun pengalaman dalam bisnes, bekerja sebagai jurutera dalam salah sebuah syarikat. Beliau berasal juga daripada Johor. Ada yang kenal ya? Satu anak keempat daripada 7 adik-beradik. Biasanya anak yang manja ni tau. Dan beliau sebagai syurga kepada speaker kita yang pertama. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput SPVM Ismailizam. Ibu selalu dengar dia Marcelo ya? Marcelo dia ada nama dua ya. Okey, yang bertajuk Info Produk by The King dan Pay. Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur ya. Ada yang belum sarapan? Nak second round dulu ke? Kau macam mana? Tak Semua okey ya? Alhamdulillah Ke ada yang nak mengantuk? Belum? Sebab topik ni sangat penting, sangat best. So kalau mengantuk, boleh ambil dulu minum kopi CEO ke? Okey. Yang dah ambil, boleh second round. Okey, tu free flow dia kat belakang tu. Okey, so tadi MC dah perkenalkan saya. Okey, Marcelo tu nama glamour lah. Nama samaran dekat WhatsApp. Jangan diamalkan. Okey. kita belakang-belakang je, okey? Cerita belakang-belakang je, okey? Okey, so tajuk hari ini, saya diberikan tugas untuk menyampaikan tajuk berkenaan tentang produk yang bagus untuk anti keradangan. Jadi Puan Yuli, iaitu saya punya isteri yang disayangi, telah menyampaikan itu belakang dah menyampaikan tajuk tentang keradangan. Jadi tugas saya kena sampaikan produk apa yang sesuai. Biasanya nanti orang tanya kan, ada inflammation, produk apa nak makan? Kan biasanya macam tu kan. Nanti kan tak tahu, siapa yang tak datang, nanti tengah nak jawab apa. Betul? Terus cepat-cepat telefon apply. Apply. Nak makan apa? Radang ni. Aduh, time tu baru nak tanya, memang lambat. Semua kita punya customer dah pergi ke orang lain. Macam mana? Sebab tu penting kena datang kelas. Okay. So tajuk yang ada ni ialah kita punya produk ialah by The King dan Teh Lucun. Siapa yang dah pernah cuba produk kita ni? Macam best tak? Yes. Best produk Syahong memang tak ada yang tak best. Cakaplah apa saja, saya dah cuba semua kecuali YKC yang belum. Sebab perlukan fulush. Betul? Sebab tu kita kena ada date kan? Gadai motor sebiji. Dapat YKC. Saya pilih YKC lagi. Kena beli. Kita semua kena makan YKC. Kena ada impian untuk makan YKC. Betul? YKC ialah the most outstanding Lingzi dalam Syuanghu. Sebab tu harga dia memang keras. Satu kotak RM5,420. Memang satu bulan punya kerja habis gaji punya kat situ je. Okay. So tajuk yang tajuk yang hari ni saya akan sampaikan ialah by The King dan Teh Lucun. Jadi saya nak cerita dulu tentang ini. Ini apakah punca mengapa kita jatuh sakit? Betul? Jadi apa punca dia? Banyak toksik dan kurang nutrisi. Jadi kalau nak sihat nak kena buat apa? Nak kena simple lah, simple formula. Okey, kalau nak baik pulih semula, nak jadi orang yang sihat, kena buang toksik keluar daripada badan dan cukupkan nutrisi. Susah ke senang? Senang kan? Dah tu apa yang susah sangat nak buat ni? Kan? Perlu tak kita perlukan apa? Penerangan saintifik? Perlu ke? Tak perlu. Semua ni benda ni adalah common sense. Okay? So, kita kena buang toksik daripada badan melalui apa? Melalui 4 cara itu kan?
Tahu tak apa dia? Daripada kita punya pernafasan, daripada kita punya perpeluhan, dan yang paling penting daripada kita punya berak dan kencing. Jadi sebab tu orang yang ada masalah sembelit, dia akan punya masalah ini, toksik yang banyak dalam badan. Sebab tu kalau katalah toksik dalam badan terlampau banyak, kita tambahlah nutrisi banyak mana pun, berguna tak? Tak berguna. Umpamanya kalau kita tanam pokok, apa yang kita kena buat dulu? Cantas pokok. Kita akan bersihkan tanahnya dulu, betul? Kita akan bersihkan dia punya apa? Dia punya daun, dia punya rumput-rumput kat tepi tu. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita akan gemburkan tanah tu. Kan? Setuju tak? Gemburkan tanah, lepas tu kita gali lubang dan kita masukkan pokok. Kan? Lepas tu kita timbus balik. Dan lepas tu kita buat apa? Baru kita siram dan kita tambah baja. Nampak? Kita dah bersihkan dan kita tambah nutrisi. Ada siapa-siapa yang tak puas lagi? Okey, nak tanya ke? Tak ada Okey, bagus. Next. Okey, so ini adalah produk pertama kita, iaitu produk Vitaking. Okey, Vitaking ni apa? Vitaking ni ialah sejenis collagen. Collagen. So kalau collagen ni apa fungsi dia? Siapa umur dia 20 ke bawah? Tu kan, nampak kulit dia tegang je kan. Ni model kita. Kulit tegang je. Sebab apa? Sebab badan dia masih menghasilkan kolagen. Tapi bila meningkat umur kita dalam 20 lebih, kan? 20 berapa? Agak-agak kolagen kita berhenti. Dalam 25, 26 ke lebih kurang macam tu. So badan kita dah tak menghasilkan kolagen. Sebab tu kulit kita lama-lama menjadi kusam, okey? Kendur, nanti menggelebih. So nanti kita pun tak makan dengan cara yang betul. Kita tak ambil kolagen kan. Kolagen dapat daripada makanan apa? Itu nanti cerita. Okay. So dah ke sampai sini pula. Aduh. Okay. So harga dia ialah sekotak dalam RM230. Dan harga bukan ahli RM265. Dan dalam satu kotak ni kandungan dia ialah 15 paket. Okay. Tak cukup sebulan. Kenapa tak cukup? So beli 2 kotak lah tu. Dah apa susah sangat kan? Cukup lah, tak cukup, belilah 2 kotak. Okay, next. So fakta tentang kolagen. Okay, apakah itu kolagen? Kolagen ialah sejenis protein yang paling banyak terkandung dalam badan manusia. Okay, penyebarannya paling meluas, melebihi 1/3. Jadi kolagen ni boleh dapat dekat mana? Dekat rambut, dekat kita punya tendon apa? Otot Okey, dekat kulit, dekat otot ni, dekat urat apa dan sebagainya, dekat kuku kuku, dekat ligamen, joint dan tulang. Okey, memang banyak dijumpai kolagen. Kan? Saintis buat kajian yang dijumpa kolagen dekat tempat-tempat ni. Okey. So penyebaran utamanya ni macam tulang, otot, gigi, rawan dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, ia adalah komponen penting dalam struktur tisu dan sel badan manusia, penyokong segala kehidupan. Jadi kalau orang yang ada kolagen yang cukup dalam badan, insyaAllah segala struktur tisu dan sebagainya memang insyaAllah tip-top. Okay. Dan badan kita memerlukan kolagen untuk memulihkan sel dan mengenerasikan sel-sel baru. Dan 50% kolagen akan hilang apabila umur mencecah 60 tahun. Sebab tu dah umur 60 tahun tu dah tak ada kolagen dah. Dah kira masanya kita tutup buku lah. Okay. Kalau nak buka buku kena tambah kolagen. Okay. So ini adalah contoh-contoh dia. Dekat kuliah apa semua, ni bentuk dia. Ini kalau bentuk dia memang macam pelangi sikit. Okay, apabila umur meningkat, kolagen dalam badan akan merosot dan hilang secara perlahan. Okay. Dia umur kita dengan kolagen tu dia seiring. Okey, maksudnya umur meningkat, dia menurun. Okey, dia berlawan, sorry. Okey, so ini menyebabkan luaran kulit menjadi kedut dan kusam, selulit, rambut menjadi kurang bermaya. Okey, dan sukar diuruskan, gigi menjadi rapuh dan luka menjadi lambat sembuh. So kalau ada orang yang ada masalah gigi rapuh ke, ni memang maksudnya kita kurang kolagen.
So kita kena tambah dengan pemakanan kita. So dalaman, kekurangan kolagen boleh mengakibatkan berlakunya penyakit berkaitan tulang seperti osteoporosis, arthritis, degeneratif, masalah sendi dan penyakit kardiovaskular seperti jantung, pengaliran darah menjadi kurang lancar dan sistem daya tahan tubuh menjadi lemah. Macam-macam perkara ni masalah timbul kalau badan kita kurang kolagen. So sebab tu macam tadi slide yang awal saya cakap tu, kolagen menyokong apa tadi? Menyokong apa? Menyokong ni penyokong segala kehidupan ni. Dia penyokong. Jadi kalau sekiranya kolagen cukup, insya-Allah segala proses pemulihan ke, penyembuhan ke akan menjadi lebih mudah dan pantas. Okey? Saya tak kata kolagen saya tak kata Vita King ni maksudnya kita nak pulihkan penyakit kita kena makan Vita King, tidak. Tapi Vita King ni sebagai penyokong. Okey? Dan kita boleh gunakan sebagai painkiller juga. Okey? So kalau kita ada masalah bila kita dalam keradangan ataupun inflammation, so kita berada dalam keadaan sakit, daripada kita makan painkiller, kita kena boleh ambil apa? Boleh ambil Vita King. Okey? So are you guys with me? Yeah. Okay, so apakah simptom-simptom sekiranya badan kita kurang kolagen? Okay, kita akan ada masalah joint pain. Okay, sakit sendi, dekat bahu ke, dekat lutut ke. Lepas tu kulit, blemish. Apa maksud blemish? Kusam. Kulit kusam. Lepas tu kuku menjadi lemah. Nampak tak? Pernah tak kita fikirkan kuku kita ni sihat ke tidak? Kalau kuku kita bergalun, lepas tu dia bentuk dia tak sekata, itu tanda-tanda masalah kita ada masalah penyakit. Kita boleh tengok dengan mudah dengan daripada kuku saja. Okey? Lepas tu osteomalacia ni apa? Lupa lah. Tulang. Increase injury frequency, kan? Selalu injured, kan? Osteoarthritis, tight joint, repetitive injuries, wrinkles. Ni kedut-kedut ni. Kan? Apa dia? Kedut. Kedut kau ni? Kan? Kena makan kolagen. Okay. Lepas tu osteoporosis dan hair thinning. Okey, maksudnya rambut semakin nipis. Okey. So jadi apakah tadi kita tahu apakah dia punya simptom, dan seterusnya perkara yang boleh merosakkan kolagen dalam badan kita. Kita tak sedar sebenarnya kita punya attitude tu menyebabkan kolagen dalam badan kita menjadi rosak. Yang pertama, pendedahan kepada UV, iaitu cahaya matahari yang berlebihan. Siapa suka bekerja dekat luar, yang kerja kat site ke, kalau dia berjemur ke, dia terdedah kepada UV. Lepas tu kalau you tengok dia punya kulit dia memang macam orang tak cukup minum air, betul? Kering kan. Lepas tu dia macam kusam, dia macam berkedut. Itu sebab kolagen dia dah tersejat pergi ke matahari. Kan? So bagi contoh je yang dia faham. Okey, lepas tu rokok dan minuman alkohol. Siapa yang ada dua-dua ni memang akan terjebak lah, kena benda masalah kita punya kolagen boleh hilang. Lepas tu makanan berlemak, bergula dan refined carbs. Refined carbs ni tahu tak apa dia? Karbohidrat. Karbohidrat dia dapat daripada mana? Daripada tepung, daripada nasi, daripada apa? Daripada mie tu tepung. Okey, tapi paling senang ialah karbohidrat yang macam karbohidrat macam nasi, kan? Macam tepung gandum, bukannya tepung ubi tau. Bukannya tepung apa lagi? Apa jenis tepung? Tepung beras ke tak ada masalah. Yang masalah dia ialah tepung gandum. Okey. Siapa suka makan kek, makan mie, makan apa lagi? Makan pizza, roti, biskut, lagi biskut. Banyak kan macam-macam benda. Makanan kita ni kebanyakannya adalah daripada tepung. Mengalahkan Mak Saleh sebenarnya. Mak Saleh cuma buat roti je. Kita dengan kuih muih apa semua ada. Betul tak? Okey. Lepas tu stres boleh mengibatkan kolagen.
kita rosak. Lepas tu tidur yang tidak berkualiti. Tidur sepatutnya pukul berapa? 10. Betul? Siapa yang tidak tidur selepas pukul 10? Sebelum pukul 10? Saya. Ada? Saya sebab malam tadi saya buat slide. Itu yang lambat sikit. Saya buat slide isteri saya pun saya kena buat. Itu yang lambat tu. Okay. Tidur tu maksudnya kita kena tidur sebelum pukul 11 malam. Dan pagi sampai pukul berapa? Kita bangun pagi? Patutnya pukul 5 pagi dah bangun. Sebab apa? Antara pukul 11 sampai pukul 4 pagi, itu adalah waktu di mana hati kita buat kerja detox. Paru-paru, organ kita banyak buat kerja detox. Tapi dengan syarat kita kena tidur. Okay? Deep sleep kan? Deep sleep. Okay, kena tidur. Kalau tak tidur, organ-organ ni takkan buat kerja detox. Sebab tu bila kita perasan, bila kita bangun pagi, kadang-kadang kita punya air kencing dia jadi macam keruh sikit. Setuju? Sebab toksik tu dikeluarkan lebih ketika kita tidur. Sebab tu kita kena tidur betul malam. Okay? Dia kalau pun kita tidur ganti dengan waktu siang pun tidak akan sama. Okay? Sebab siang, sebab Allah jadikan malam untuk kita rehat. Okay? Jangan kita nak melawan fitrah. Allah dah tunjuk tu kan. Okay, senyum kak senyum ibu. Okey, minyak sayuran. Siapa suka pakai minyak sayuran? Memasak-masak pakai minyak sayuran, pakai minyak bunga ke apa ke? Minyak yang bagus sebenarnya minyak apa? Untuk memasak, goreng. Minyak nyok. Minyak nyok kan. Minyak nyok tu minyak kelapa lah. Minyak kelapa sawit. Itu adalah minyak yang sesuai untuk digunakan untuk menggoreng. Tapi make sure kena pastikan minyak tu tak digunakan lebih daripada 2 kali. Okey, kalau masuknya lebih daripada 2 kali, dia jadi apa? Kontrol. Dia akan jadi rosak. Nama dia minyak tu akan mengeluarkan satu bahan yang dinamakan sebagai aldehyde. Mana baca ni? Baca, semua ada dekat internet. Okey, aldehyde ini adalah agent kepada kanser. Okey, sebab tu kalau kita perasan orang yang goreng-goreng yang apa dekat luar tu, yang jual goreng apa, goreng pisang, sedap tak? Goreng pisang kan, kopol ekor ke, petang-petang tu kan. Tengok dia punya minyak dia macam mana. Minyak dia hitam lekam kan. Tak nampak dia punya dasar tu dah tak nampak dah. Kan? Itu maksudnya kita kena tinggalkan lagi macam kita tengok harimau. Okey? Okey, itu bahaya tu. Minyak tu jangan cari nahas. Okey? Tak berbaloi. Okey? So, minyak sayuran, sebab apa kenapa tak sesuai makan minyak sayuran? Sebab minyak sayuran dia tak tahan pada suhu yang tinggi. Yang tahan cuma ada 2. Ingat ada berapa? Ada 2, iaitu minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Minyak zaitun jangan digunakan untuk memasak. Okey, minyak zaitun boleh ditelan terus saja. Ni kalau saya cerita ni mungkin besok baru habis. Okey. Next, kekurangan mikronutrien dalam badan. Okey. Yang ini kalau makan tak sihat, makan yang tak cukup nutrisi, ni akan menyebabkan kolagen akan rosak lah. Lepas tu proses protein yang lemah oleh tubuh badan, usus dan hati. Maksudnya kita punya organ usus dan hati tidak menghasilkan protein yang cukup untuk badan. Lepas tu pencemaran toksik daripada kosmetik dan juga sabun. Okey, ada tak siapa-siapa yang buat benda ni? Mesti ada kan? Mesti ada siapa kan? So kita kena muhasabah dan bertaubat. Okey? Okey. Makanan yang boleh membantu tubuh mendapatkan kolagen. Ini kita nak tahu juga. Daripada mana kita boleh dapat kolagen ni? Okey? Daripada daging dan bone broth, daripada lembu. Bone broth apa maksud dia? Kena? Sup tulang. Tulang sup-sup tu kan. Daripada daging dan bone broth. Saya pernah dengar, saya selalu dengar bone broth ni, tapi saya tak berapa sure apa dia. Lepas tu daripada ayam, daripada makanan laut seperti ikan dan shellfish. Lepas tu daripada putih telur. Lepas tu buah-buahan citrus seperti orange dan lemon. Okey, ayam ni biasanya kebanyakan dekat mana? Bahagian apa? Bahagian kaki dia.
Kalau lembu ni biasanya ekor. Okey. Lepas tu apa lagi? Berries. Okey. Lepas tu buah-buahan tropika seperti jambu, mangga, kiwi dan nanas. Lepas tu bawang putih, sayur-sayur hijau seperti bayam dan kacang seperti soya dan badam. Kita ada soya. Okey tak? Kan? Kita boleh dapat kolagen, tapi mungkin tak banyak lah. Mungkin tak apa yang kita boleh dapat daripada vitamin. Okey. So, yes, betul. Kalau orang cakap saya tak perlu dengan kolagen, saya tak perlukan vitamin awak. Okay, saya boleh dapatkan mana makanan. Okay, betul. It's okay, kan? Life is a choice. Okay, so tapi masalahnya kita ada isu makanan. Mak, hormon daripada daripada luar yang disuntik ke dalam haiwan untuk memperkiatkan kebesarannya seperti lembu dan ayam. Nampak? Bukan sekadar hormon, antibiotik juga. Ni kesan antibiotik bukan telur je, tapi apa? Kepada haiwan juga kan? Lembu kan? Lepas tu pencemaran logam berat kepada haiwan laut. Kan? Kepada kerang-kerang, apa yang shellfish yang kita makan, pada ikan. Dia dicemari oleh logam berat, plumbum, mercury dan sebagainya. Lepas tu produk GMO pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi sebenarnya banyak isu ni. Makanan-makanan ni sebenarnya banyak isu. Kalau kita ambil dengan maksudnya kita ambil secara raw daripada makanan. Bukan kita tak perlu makan, kita perlukan makanan. Memang kita perlukan makanan untuk kita makan, untuk kita teruskan kehidupan, betul? Tapi kita tak boleh lawan ni. Kita tak boleh elakkan benda-benda ni. So, adakah pemilihan kita ini adalah satu benda yang selamat? Sebab tu kita perlukan Vitaking. So, next. So, kita kena kenal apakah itu Vitaking. Okey, Vitaking ialah produk berasaskan kolagen yang hasil daripada R&D bioteknologi kumpulan Shuanghu. So, maksudnya Shuanghu sendiri yang bangunkan produk ini dan dia juga yang menghasilkannya. Dia tak bukannya, sebab tu saya suka Shuanghu, saya sayang Shuanghu. Sebab dialah yang keluarkan produk ni, dia orang sendiri yang buat. Bukannya semua orang lain, betul tak? Dia orang buat sendiri. Okey, lepas tu makanan berasal dari sumber semula jadi dan berfungsi untuk mengekalkan kemudahan dan kekuatan badan. Nampak kekuatan dia nampak ni. Dia mengekalkan kemudahan dan kekuatan badan. So, kalau siapa-siapa yang rasa muda dah masa kuat tu tak payahlah. Okey. Boleh beli, boleh bagikan saya je. Saya perlukan. Okey. Masa menguatkan tulang serta mengekalkan kesihatan rawat dan sendi. Okey, siapa ada masalah sendi ke rawat ke yang makin berkurangan, memang perlu makan kolagen. Biasanya orang tua kan, mak bapak kita sakit lutut, betul? Mak sakit lutut, kan? Kita belikan apa? Kita belikan tudung Siti Hadijah. Kalau dia sakit lutut, belikan kolagen, okey? Belikan apa? Vitaking. Okey, menambahkan keserian, kecantikan dan kekenyangan kulit. Okey, membentuk otot dan menjaga kelangsingan badan. Okey, ini kemudian baca je. Menguatkan fungsi saluran darah dan mengurangkan risiko sakit jantung. Ini penting. Dia mengurangkan radang ni. Dia mengurangkan radang dan daripada situ dia mengurangkan risiko juga untuk kita kena serangan jantung. Okay, lepas tu mengurangkan sakit sendi dan menenangkan fikiran dan menambah tenaga. Jadi kalau orang yang ada masalah-masalah ini memang dicadangkan untuk makan Vitaking. Siapa pernah, ada contoh tak Vitaking? Rupa dia macam ni. Siapa ada bawa Vitaking? Tak ada eh? Aduh, tak bawa pula. Dalam kereta. Okey. Okey, apakah kandungan yang terdapat dalam kolagen Vitaking ni? Daripada Vitaking ni, okey. Yang pertama, dia ada kolagen terhidrolisis. Apakah maksud terhidrolisis? Siapa boleh jawab? Ini rupa dia. Dia dalam satu paket ni besar tau. Ini nanti boleh campur shake dengan fiber ataupun dengan soya ke, ataupun dengan apa? Biasa lactoberry ke. Dan jangan shake dengan kopi. Kopi dengan teh tak boleh. Dia sebab ada caffeine kan. Dia tak sesuai. Boleh you minum ni apa? Minum dulu dengan buah-buahan ke apa ke, tapi jangan minum dengan kopi dan ataupun dengan teh.
Sebab dia tak boleh ngam. Okey. Jangan guna air panas macam air panas okeylah. Tapi itulah. Lepas tu dia tak boleh campur dengan air gas pun tak boleh. Rosak ni semua. Sebab makanan yang halal dan toyib macam ni memang dia tak boleh campur yang batil-batil, dia tak boleh. Dia cepat rosak. Okey. Hasil teknologi yang dihasilkan daripada bovine ke bovin? Bovin bovin, lembu. Okey, dia produk ni berasaskan daripada lembu. Okey, kalau kata nak tahu halal ke tidak, memang kita ada sertifikat halal daripada Taiwan. Okey, next. Terhidrolisis bermaksud molekulnya lebih kecil, mudah diserap dan hasilnya segera dinikmati. Okey, dekat saya percaya ramai banyak orang yang kat luar sana dia jual kolagen juga kan. Tapi adakah ada jenis yang macam ni? Terhidrolisis ni. Sebab kalau dia bukan jenis yang terhidrolisis, perut nak kena proses dulu. Betul. Tapi kalau Vitakin ni, maksudnya dia memang dah kita masuk dalam mulut je, terus boleh serap oleh badan. Okey. Lepas tu kolagen diurai air bersama enzim, mengandungi 19 protein yang mempunyai asid amino yang berlainan. Okey, banyak tu 19 enzim. Dan ramuan unik Vitakin, okey, dia ada kolagen terhidrolisis, dia ada lemon verbena. Verbena, sorry. Ini buah ke apa? Siapa boleh teka? Lepas tu bioenergy ribose. Lepas tu ada inulin. Dia tahu. Saja test balik. Oligosakarida dan potassium. Nampak? Dia bukan sekadar kolagen. Okey, dia ada lemon verbena, dia ada ribose, dia ada inulin dan sebagainya. Okey, so kita nak kena tahu produk ni baru kita boleh jual, betul? Okey. So, apakah itu lemon verbena? Ni verbena. Dia bukannya sejenis buah. Nama dia dah terkeliru ya. Nama dia depan ni macam lemon. Okey. Rupanya dia adalah sejenis herba. Okey, ni bentuk dia ni. Ni lemon verbena. Okey, kalau nak buat kalau rajin pergi dekat internet cari jurnal dia tentang kajian tentang lemon verbena ni. Dia boleh memberikan kebaikan kepada muscle strength, recovery after exhaustive exercise. Macam-macam kebaikan lemon verbena ni. Bukan cak ayam. Okey. Okey, so ia adalah sejenis herba. Lepas tu dia membantu penyatoksikan, menghilangkan panas, lepas tu melancarkan kencing, mempergiatkan fungsi sistem pencernaan dan fungsi hati. Best tak? Sebab tu kita makan kena ada ilmu, baru dah jadi khasiat. Okey. Lepas tu menguatkan semangat dan menenangkan fikiran. Siapa yang fikiran dia tak tenang, kena ambil banyak Vitakin. Okey, secara tradisional ia digunakan untuk merawat asma, demam, perut kembung, cerai-berit dan masalah kulit. Okey? Ada soalan? So far so good? Okey, bagus. Lepas tu anti radang dan antioksidan, painkiller yang terbaik. Daripada kita ambil Panadol, daripada kita ambil Polstan ataupun Celebrex ke, kita boleh ambil gantikan dengan yang lebih baik. Iaitu kita gunakan tiradang antioksidan seperti ni yang ada lemon verbena. Okey, makanlah banyak sikit, barulah hilang baik dengan sakit tu. Okey. Dan rujukan boleh didapati daripada PubMed dan NCBI. Siapa yang kenal ni PubMed dan NCBI ni? Bagus. Kita cakap kalau kita memang tahu benda-benda macam ni, bila kita bercakap dengan customer kita yang sangat-sangat pandai, dia nanti dia minta bukti tau. Ada tak bukti? Dia bukan bukti sekadar bukti. You tunjukkan artikel saja tak cukup. You kena tunjukkan sumber you daripada mana. Ini sumber antara yang boleh dipercayai, iaitu PubMed dan NCBI ni biasanya adalah website yang selalu menjadi rujukan saintis dan doktor-doktor. Nampak tak? Barulah you jadi salesman yang berkualiti. Okay? So tunjukkan ni. Ini kalau apa yang saya tunjuk memang tak best lah. Kalau kita cakap ini ada rujukan daripada PubMed dan NCBI, barulah klien rasa cakap you memang terbaik. Dia tak boleh lawan dah, kan? Okay. So yang ketiga, dia ada ribose. Okay, ribose ni adalah jenis gula. Okay, ribose adalah karbohidrat yang biasanya digunakan dalam perubatan seperti penyakit jantung,
mental disorder, keletihan yang melampau dan fibromyalgia. Okey, ada soalan? Okey, dia sejenis karbohidrat yang selalu digunakan dalam tujuan perubatan. Okey, dia bukan macam yang kita buat air teh ke apa, kopi, tak ada. Ini ribos ni lain sikit. Okey, ia adalah sumber bahan tenaga yang penting yang diperlukan oleh badan. Dan mengikut kajian, ia boleh membantu memulihkan tenaga dalam jantung, otot dan lutut dengan segera. Sebab tu kalau kita perlukan energi yang segera, kita sakit kan, kita perlukan energi yang segera kan, kita boleh ambil Vitaking. Sebab Vitaking ada ribos. Okey, dan ribos dapat membentuk semula simpanan tenaga dalam badan. Okey, so far so good? Good. Saya perlukan lagi sejam. Okey. Tak ada sikit je. Okey. Siapakah yang memerlukan Vitaking? Okey, jawapannya ialah saya. Okay. Semua orang perlukan Vitaking. Okey. Golongan pertengahan, terutamanya golongan pertengahan umur dan golongan yang sudah lanjut usia. Okey. Yang saya cakap tadi itulah, yang sakit lutut. Okey. Yang mungkin ada masalah jantung. Lain ada siapa masalah jantung, myocarditis selepas vaksin banyak kan? Saya kalau buka Facebook tu hari-hari tengok orang mati. Percaya tak? Ya. Sakit mati. Tak Sebab apa sakit ni? mati. Adakah itu ada secara kebetulan? Cuba fikir-fikirkan. Jangan selamat beramal. Okey. Lepas tu next, mereka yang fungsi fisiologi ni semakin merosot perlu menambahkan pengambilan Vitaking. Walaupun dapat diisi melalui pemakanan, tapi ia masih jauh daripada mencukupi. Sebab tu kita perlukan suplemen, kita perlukan linzi sebagai makanan tambahan ataupun makanan kesihatan untuk membantu support kesihatan kita. So sebab apa? Sebab daripada pemakanan kita sendiri tak cukup. Dengan masalah isu toksinnya lagi, dengan hormon, antibiotik dan sebagainya. So memang kena ambil Vitaking. Ini contoh orang yang ambil collagen lah. Saya ini bukan daripada yang makan Vitaking, tapi saya ambil contoh orang yang ambil makan collagen. So ini kulit dia yang kusam, dia akan menjadi macam ni. Okay, selepas beberapa ketika lah. Okay, so cara pengambilan Vitaking. Okay, Vitaking makanan bahasa sebagai tidak ada kesan sampingan, senang diminum, selamat dan mudah dan berkesan. Cadangan kuantiti pengambilan 1 hingga 2 paket sehari. So maksudnya kalau katalah dalam keadaan yang sakit ataupun kronik, kita perlukan Vitaking yang lebih, dan ambillah 2 paket. Okey, boleh ditambah ke dalam minuman panas ataupun sejuk yang lain kecuali minuman berkarbonat dan juga kopi. Teh pun tak boleh kan, Kaina? Teh pun tak boleh. Bukan maksudnya you tak boleh minum teh selepas ambil Vitaking, bukan. Tapi jangan campurkan sekali. Jangan shake sekali. Okey. Lebih berkesan jika diminum bersama jahe soy protein, fiber dan juga kalsium. Okey. Kalau nak lebih berkesan. Selamat untuk dimakan oleh wanita hamil, ibu menyusukan bayi, penyakit kencing manis, pesakit kencing manis dan darah tinggi. Okey, waktu terbaik ketika perut kosong dan tidak perlu memberhentikan pengambilan ubat ketika mengambil Vitaking. Okey, ini dijamin selamat dan berkesan. Okay, dah ambil gambar. Okay, please. Okay. Okay, next. So, apakah kelebihan Vitaking yang berbanding dengan produk-produk lain collagen kat luar sana? Okay, pemilihan ramuan yang ketat, formula yang eksklusif, ramuan yang berbagai sebatian yang berkualiti tinggi. Saya tak sure, saya tak pasti Vitaking ni berapa tahun kajian yang dibuat oleh Syahmu. Tapi kalau macam kopi saja pun ambil masa 4 tahun. Kopi CEO 4 tahun Syampu buat kajian untuk hasilkan betul produk yang betul-betul yang you minum sekarang ni, kopi CEO. 4 tahun. Saya ada dengar ada satu company kat luar sana, kan, dia dapat produk baru 2-3 bulan, dah tahu apa nak campur, dah tahu dah keluar produk dah. Tapi Syam 4 tahun baru dia boleh hasilkan rasa yang betul-betul kena dengan kita punya dengan kita punya lidah. Okay, best tak Syam? Dia bukannya kerja makan apa, bukan gaji buta takkan muat je, tak ada. Okey, lepas tu asli dan selamat. Okey, tak ada bahan sintetik kimia dan tidak menimbulkan sebarang kesan sampingan. Okey, so kita tak perlu risau tentang produk-produk Syahmu ni. Memang kebanyakannya adalah asli dan selamat, tapi bukan maksudnya semuanya organik, tidak. Ingat
Shuangho tidak pernah mengatakan produk dia organik. Dia kata produk dia adalah apa? Selamat dan berkesan. Itu yang dia cakap. Jangan kita tambah-tambah pula. Okey. Lepas tu keberkesanan secara langsung, kerana dia adalah molekul yang kecil yang senang diserap oleh tubuh badan dan diiktiraf halal oleh JAKIM. Yang ini ada JAKIM. Okey, betul tak? Yang ini ada JAKIM dia sebab dia buat kat Malaysia. Company-nya di Malaysia. Okey. So ada halal JAKIM. Kalau produk-produk Shuangho yang lain, dia ada halal Taiwan kan. Yang ini ada halal JAKIM. Macam sama juga macam kita punya kopi. Kopi kita pun ada halal JAKIM. Okey. Okey. So, okey tak? Nak rehat sekejap? 2 minit? Ambil kopi? Yang ni ada lagi setengah jam. Okey. Tak adalah 15 minit. Okey, nak sambung? Sambung Okey, next is Teh Lucun. Okey, ada siapa tak pernah tengok Teh Lucun tak? Macam tak ada je. Okey, semua dah try So kita ada Teh Lucun kat untuk minuman kat belakang tu, boleh try. Okey, so ini adalah satu jenis produk tradisional. Okey, sebab tu dia ada KKM. Produk ni ada, alamak, dia ada KKM kan? Yang ini produk ni dia ada KKM. Maksudnya dia punya lambang KKM. Kalau kopi dia tak ada KKM, kenapa? Sebab yang ini dikategorikan sebagai makanan yang dalam produk tradisional. Dia bukan dalam produk makanan. Macam kopi, dia food and beverages kan, dia tak perlukan KKM. Jangan korang tanya pula, kenapa kopi tak ada KKM? Memang nak kena. Kan, sebab kopi yang kita punya tu memang dikategorikan sebagai minuman dan makanan. Tapi yang ini dia letakkan di dalam produk tradisional. Sebab tu diperlukan KKM dalam logo KKM tu. So harga ahli sekotak hanya RM45. Hanya RM45 untuk kesihatan kita. Okey tak? Mahal sangat ke? Tak kan? Kalau kita kedai mamak tu, satu cawan teh tu dah berapa? Okey? Harga bukan ahli RM51 dan kandungan ada 30 paket. Okey? Dan yang bagus dia, kenapa saya kata Teh Lucun ni bagus, kita boleh minum berkali-kali. Okey, bukan satu teh uncang tu kita boleh makan sekali je, tak. Tapi kita boleh gunakan berkali-kali. Dan yang bagus dia, serbuk tu jangan dibuang. Kita boleh gunakan sebagai baju pokok. Best tak? Sampai jadi baju pokok. Okey, apakah kandungan yang ada dalam Teh Lucun? Okey, dia ada Lingzi, dia ada Camellia sinensis. Camellia ni nama special kan? Camellia. Jangan nanti nama anak namakan Camellia sinensis. Okey, Camellia tak apa. Okey, lepas tu dia ada Semen Cassia dan Gin pula Gynostema fetaphyllum. Okey, baru ni saya cuba latih saya punya lidah. Okey. Okey, so ini adalah kita punya produk Teh Lucun. Okey, dalam ni ada ni ada dalam lebih kurang 30 cc. Dia macam ni. Apa pasal ni kosong ni? Mahal sangat, takut orang hebat ke apa? So dalam ni sepatutnya ada satu cc uncang teh tu yang macam tebo tu. Okey, yang nak baca tu. So dia ada dalam ni. Dan ini Vatikin kita ada 15 cc. Okey. Ini dua-dua ni produk ni bagus untuk anti keradangan. Maksudnya kalau kita nak handle badan kita yang sedang dalam keadaan yang sakit, ini adalah produk yang sesuai. So ini adalah bahan-bahan yang ada terdapat dalam kita punya Teh Lucun. Siapa pernah nampak pokok ni? Pokok ni banyak kat luar kan? Pernah nampak tak? Yang ni saya tak pasti. Yang ini macam pokok apa saya tak sure. Ulung tea biasanya banyak tanam dekat China. Okey. Ini saya ambil daripada presentation Ustaz Syaizat. Okey. So yang ini dia apa yang didaftarkan, okey, kandungan yang ada dalam kita punya Teh Lucun. So ini adalah tempat di mana dibuat teh kita tu, iaitu di Tainan, Taiwan. Okey, Taiwan you. Saya dah pergi 2-3 kali di Taiwan tapi tak dapat sempat pergi di Tainan ni. Okey. So
Cerita yang pertama, Lingzi. Perlukah saya perkenalkan lagi? Tak perlu, betul? Okey, ini adalah kandungan berkesan yang terdapat dalam Lingzi. Dia ada triterpenes yang bagus untuk immune sistem kita, untuk darah kita. Memang bagus. Memang tak ada bangkangan lagi kan? Okey, sebab tu dia ada polisakarida dan nukleosida Lingzi dan sebagainya. Yang ini bagus untuk kita punya darah dan immune sistem, yang ini bagus untuk kita punya hati. Jadi kalau radang, kalau hati kita bagus, badan kita boleh uruskan radang tak? Boleh. Dan radang itu akan dapat diuruskan dengan baik kalau sekiranya kita punya hati bagus. Jadi kita punya Lingzi, kita punya teh ada Lingzi, dan ini boleh membantu kita untuk menguruskan kita punya radang. Okay, next. Kita ada Camellia sinensis. Okay, inilah yang nama dia oolong tea. Siapa pernah buat kajian tentang teh? Kopi? Kajian apa? Ada bacaan ke? Ada. Okey, kopi sebagai contoh. Kopi ada apa? Ada apa? Ada kafein. Ada berapa jenis? Baka dia dan sebagainya. Ada 2, Robusta, Arabica. Ya ke? Sebenarnya ada 3. Satu lagi Liberica. Dah dengar Liberica? Infamous 2. Dari segi market share, banyaknya Arabica. Robusta lebih kurang dalam 10%. Liberica dalam 2 ke 3% market share. Market share tu maksudnya apa? Dia punya worldwide je. Okay, dia dijual tu. Dan kebanyakan Liberica ni banyak dijual di Batu Pahat dan Muar. Kopi gantung. Tak, ini kopi dia ada beza-beza dia. Dia punya rasa dia berbeza-beza. Okay, so kalau macam teh pun ada banyak jenis. Kita tahu kan teh ada macam green tea. Pernah dengar green tea? Kita tahu kan green tea bagus kan? Kita tahu green tea bagus kan? Macam-macam kebaikannya. Okey, oolong tea ni, okey, dengar total. Oolong tea ni lagi bagus hierarki dia daripada green tea. Sebenarnya ada lagi bagus daripada oolong tea, tapi saya tak ingat. Nama dia banyak, ada black tea dan sebagainya. Tapi harga dia mahal. Tapi oolong tea ni yang terbaik daripada green tea. Antara yang terbaik. Okey? So bagus tak kalau kita minum teh oolong ni? Orang lain tak minum teh oolong. Orang lain minum teh pun. Kan? Okey, dia ditanam sejak 2700 tahun yang lalu dekat China. Okey? Asalnya digunakan sebagai penawar racun. Okey, dan tujuan perubatan dan kemudiannya sebagai minuman harian. Asalnya digunakan sebagai nak tawarkan racun. Menawarkan racun. Okay, dan berbau harum dan rasanya tidak pahit. Dia tak macam teh biasa yang kita minum kat kedai mamak ke, atau kedai mana-mana ke, ataupun kita minum teh pun ke. Dia memang tak pahit. Dia rasa dia mild, dia relax. Okay. Lepas tu khasiat dia boleh merendahkan kolesterol, boleh mencegah dan melambatkan perkembangan penyakit Parkinson. Okay. Mengandungi kafein dan mencegah serangan jantung dan stroke. So bacaan ni boleh didapati daripada ni. Ini adalah kajian saintifik tau. So kalau nak dapatkan kajian yang macam ni, boleh dapatkan baca melalui sumber-sumber yang boleh dipercayai. Okay, ni rupa dia, cantik ke rupa dia. Okay, next is Semen Kezi. Okay, Semen Kezi. Dalam perubatan tradisional Cina, tumbuhan ini digunakan untuk merawat ni tu dia. Dia merawat diabetes, Alzheimer, acute liver injury. Dia boleh merawat keradangan, sakit kepala, hypertension, rawat kolesterol juga, masalah mata, melegakan sembelit, meningkatkan memori dan melindungi saraf otak. Wah, banyaknya kan. Tak rasa macam tu ke? Kagum tak? Kagum. Sebenarnya banyak tumbuhan yang kat luar tu yang Allah bagi memberikan banyak kebaikan kepada kesihatan kita. Cuma kita nak ambil ke tak ambil je. Okay? Ada soalan? Tak ada Okay. Lepas tu dah banyak lagi laporan kajian daripada sumber ni, NCBI ni. NCBI ni pun bagus, boleh baca. Okay. Lepas tu genus tema Phytophilum dikenali sebagai jagulan dari kalangan masyarakat Cina. Jagulan tu maksudnya Southern Ginseng. Southern Ginseng. Okay. Betul lah, Southern Ginseng. Kan? Dan kerana kebiasaannya ditanam di bahagian tengah selatan China. Okay?
dalam perubatan tradisional Cina, tumbuhan ini digunakan untuk menurunkan palas kolesterol. Kolesterol lagi, kan? Okey, sebenarnya macam ni. Okey, ambil gambar. Okey. Sebenarnya saya nak terangkan macam ni. Kolesterol tu bagus ke tidak untuk badan kita? Bagus. Bagus. Okey, siapa kata bagus angkat tangan? Bagus. Berapa orang kira? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 orang. Siapa kata dah bagus? Angkat tangan. 1, 2. Tak ada salah, tak ada. Saya tak salahkan siapa. Kalau 1, 2 lagi. Lagi. Okey. 2 orang je. Okey. Sebenarnya badan kita perlukan kolesterol. Okey. Cuma Okey. Dengar sini. Dengar dulu. Allahu Akbar. Janganlah bergaduh. Ini dia bergaduh. Aku tak faham betul. Okey, cerita dia macam ni. Kolesterol ada 2 jenis, betul? Ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Yang dikatakan jahat tu sebenarnya dia tidaklah jahat. Dia bukan penjahat. Dia ada satu dia ada satu term gunakan HDL dan satu lagi LDL. HDL ni sebenarnya badan kita perlukan. HDL ni yang kualiti tinggi ni, bagi kolesterol baik ni. Dan LDL sebenarnya badan kita perlukan untuk transport kolesterol baik ni ke badan. Kalau dia tak ada, macam mana nak hantar ke badan kita? Dia perlukan transportation tu. Okay. So kenapa berlakunya kolesterol dalam badan? Kenapa dia jadi tinggi? Cuba cerita sikit. Makan lemak. Trombosis. Lagi. Kawan-kawan lagi. Kenapa badan kita mengeluarkan kolesterol? Hati, kenapa dia mengeluarkan kolesterol? Ada masing-masingnya akan keluar kolesterol yang tinggi. Apa yang dimasukkan kolesterol yang tinggi dalam badan? Sebenarnya dia jawab. Okay. Sebenarnya badan kita, bila kita dalam keadaan radang yang tinggi, badan kita akan menghasilkan kolesterol yang tinggi. Sebab apa? Sebab badan kita nak uruskan radang tu. Jadi dia nak uruskan radang tu, dia perlukan kolesterol. Sebab tu hati dia keluarkan kolesterol lebih banyak. Bukan disebabkan daripada pemakanan kita, tidak. Okay, faham Okay, pemakanan kita dia akan menyebabkan triglyceride. Triglyceride tahu tak apa dia? Triglyceride ni dia sejenis sebab apa? Dia macam lemak lah, tapi dia akan menyebabkan darah kita menjadi pekat. Lemak-lemak jahat. Tapi bukannya LDL tu, kolesterol LDL bukan. Sebab badan kita menghasilkan kolesterol untuk repair badan kita. Okey, sebab tu kalau katalah kita ada inflame dalam badan, kalau sekiranya kita tak uruskan dengan cepat, hati kita akan hantar kolesterol tu, dia akan tampal kat tempat tu. Dengan gunakan kolesterol dia akan tampal. Bila inflame lagi, tampal lagi. Inflame lagi, dia tampal lagi. Itu pasal kalau kat jantung, lama-lama dia akan sumbat dengan kolesterol. Sebab badan kita dekat jantung tu dia banyak radang. Jadi hati hantar kolesterol untuk tampal radang tu. Jadi macam mana nak kurangkan kolesterol ni sebenarnya? Adakah dengan menjaga pemakanan? Sebenarnya bukan. Dengan cara mengurangkan radang dalam badan, barulah hati tidak menghasilkan kolesterol. Jadi apa yang kita buat biasanya kalau kita makan, kita kena kolesterol tinggi, kita akan jumpa doktor. Doktor akan bagi ubat apa? Dia akan bagi ubat statin. Statin itu adalah ubat anti kolesterol. Jadi apakah risiko dia kalau kita gunakan, kita makan ubat kolesterol? Apa risiko dia? Badan kita akan kekurangan kolesterol kan? Jadi sebenarnya bila kita makan ubat statin tu, maksudnya kita akan memaksa, otak akan memaksa hati kita supaya dia akan suppress hati kita supaya jangan keluarkan kolesterol lagi. Jadi apa yang akan berlaku ialah otak kita tak dapat kolesterol. Jadi apabila otak kita tak dapat kolesterol, apa yang akan berlaku? Kita akan jadi nyanyuk. Sebab tu kalau orang yang makan ubat kolesterol senang nyanyuk. You nak nyanyuk ke? Saya ada orang dah pernah jumpa dah ramai makcik pula, nenek saudara, bila dah hilang ingatan, dah hilang memori, dia asyik tanya je soalan yang sama. Kita nak jadi macam tu ke? Tak nak kan? So kita kena bertindak dengan bijak. Okay, itu tadi saya punya selingan. Okay, dapat sesuatu kan? Okay,
Dalam perubatan tradisional Cina digunakan untuk menurunkan kolesterol, merampas gula. Ini bagus untuk orang yang ada masalah diabetes, mencegah dan merecah pertumbuhan kanser, melaraskan sistem imun dan dipercayai untuk mencairkan kahak dan melegakan batuk. Okay, so now ada masalah kahak batuk, minumlah kopi, minumlah teh lucun. So ini adalah cara macam mana kita nak sediakan teh lucun. Ambillah 2 paket ke 3 paket ke. Okay, lepas tu kita letakkan atas kotak ni sekejap. Kita boil air ni. Lepas tu kita masukkan kita punya teh lucun dan kita rebus dia sampai dia mendidih. Pastikan jangan sampai kering ini. Okey. Lepas tu letaklah dalam bekas ke, letak ke dalam peti ais ke, boleh minum bila-bila masa. Okey, kredit gambar pada VM Syazan. Okey, ada apa-apa soalan? Maaf ibu tanya. Ya, silakan ibu. Bacaan yang terbaik untuk kita yang kolesterol tu berapa bacaan? Bacaan ni kalau lakukan, kalau doktor lah punya reading, dia nak bawah daripada 5. 5 tu maksudnya combination antara baik dan jahat tu tadi, HDL dengan LDL. Tapi LDL tu tak lebih tinggi daripada HDL tu lah. Okey, faham. Tapi sebenarnya bagi saya bacaan tu tak penting. Yang penting sebenarnya kita uruskan radang dalam badan. Bila badan kita, radang dapat diuruskan dengan baik, insya-Allah kolesterol kita akan dapat diuruskan dengan baik. Okey? Sebenarnya yang penting tengok apa satu term lagi dekat darah tu namanya triglyceride. 3 minggu lepas doktor tu bising dengan ibu 5.8 ibu punya bacaan. Allah, 58 bukan tinggi sangat. Saya boleh cecah 8 elok. Kan? Tapi kita selalu takut dengan bacaan. Memang itu. Memang doktor nak suruh takut. Dia nak suruh akak ambil statin. Itu masalah utama. Itu janganlah jadikan masalah. Apa nak benih-benih, relax lah. Orang lain pun ramai juga kolesterol tinggi kan, cewa kan. Dia sebenarnya kan, macam saya cakap tadi, kalau kita uruskan radang kita dengan betul, insya-Allah kita punya reading kolesterol pun akan baik. Dia akan back to normal. Okey? Siapa kata kalau kata badan gemuk kolesterol tinggi? Tak semestinya. Saya ada jumpa kes orang yang kurus kering tinggi kolesterol. Dan ada yang saya jumpa dia kena stroke lagi. So jangan fikir kalau kurus tak ada kolesterol tinggi. Maksudnya radang tu saya silap lagi tinggi daripada orang yang badan obes. Jangan disangka tak ada buaya Okey. Okey, ada soalan? Okey, silakan. Pasal kolesterol, kalau kita dah ambil ubat sintetik daripada hospital untuk kontrolkan kolesterol, bagaimana cara kita nak stopkan tu dan kita nak pulihkan daripada kita dengan produk? Okey, kalau nak macam apa soalannya? Kalau kita nak stopkan Continue makan ubat kolesterol sintetik daripada hospital, bagaimana kita nak berbalik? Okey, kalau tak nak continue, buang je lah ubat tu. Boleh tak kita ambil sekali? Okey, saya cadangkan macam ni. Kalau kita tak makan ubat kolesterol tu, apakah yang kita rasa? Adakah badan kita rasa macam kurang sihat? Ke ataupun tak ada rasa apa-apa? Tak ada rasa apa-apa kan? Buang aja. Itu je saya boleh nasihatkan. Lepas tu gunakan produk Shangho lah. Dan kita ambil Lingzi especially. Okay, Lingzi kita rawat dengan menggunakan produk-produk Shangho. Macam kalau kita ada macam anti keradangan, apa yang ada masalah inflammation ke, kita boleh gunakan Vitaking dan juga macam teh lucun. Tapi Lingzi kena ambil. Lingzi, Lactoberry, especially itulah kena menentu pollen lah. Macam saya cakap pasal slide awal tadi, cukupkan keperluan isi dan buang toksin. Lepas tu lagi, yang pada slide tu tentang teknik memasak teh. Ni. Perlu tak kita boilkan teh tu, air tu macam gambar ni, ataupun kita gunakan macam kowe just kepanasan air tu ada minimum ke effect dia? Boleh, tak ada masalah. Dia kalau kata kita nak ambil uncang tu, kita bacur dengan cawan, letak air panas, lepas tu dia akan keluar lah dia punya tu. Kenapa direbus? Supaya kita nak habiskan dia punya pati tu supaya habis. Dapat keluarkan semuanya. Kalau yang baru buka tu, dia sebenarnya tak perlulah sampai rebus.
Ni kalau kita nak buat dengan cepat lah, kita nak simpan untuk simpanan kita dalam dalam peti ais ke apa ke, memang kita boleh rebus dan kita simpankan, lepas tu kita simpankan dalam botol dan tak peti ais kan, lepas tu kita boleh minum anytime. Itu cara dia sebab kita buat macam ni. Tapi dia terbaik elok rebus. Elok rebus lah, kenapa? Boleh dapat demi tu. Kan. Pati dia lebih banyak keluar. Okey. Okey, Ibu, ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada Okey. Ke saya nak pula tanya? Tak ada Okey. Saya akhiri, apa-apa yang datang, apa yang buruk daripada saya, buruk tu dapat datang daripada saya, dan yang baik itu datang daripada Allah. Okey, jadi saya minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada presentation saya hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.